Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar sahabat-sahabat semua yang dalam Facebook ni? Tak kisahlah kau kat rumah ke, kau kat luar ke kan. Yang penting kau sihat. Yang penting kau sihat untuk menjalankan ibadah puasa ni bro. Kan? Dan tidak tentang agama Islam. Dan kepada non-Muslim, kawan-kawan non-Muslim, baik Cina India, kan? Apa khabar? Cik-cik tuan-tuan semua. Okey, hari ni aku ambil waktu yang ringkas. Cuba kita yalah. Tapi sebelum tu nak tanya. Dah terawih belum? Okeylah. Biasa-biasa terawih kat rumah. Kurang-kurangnya kita ada orang kata apa? Ada satu anjakan paradigma pada diri kita. Lama tak jadi imam kadang-kadang kat rumah. Jadi imam kat rumah. Bagus. Kadang-kadang stay at home ni jangan fikirnya negatif. Ambil yang positif. Jangan terlalu tertekan sangat. Kita biasakan benda yang kita tak biasa tu. Aku bercakap je ni sebab ada cikgu, guru aku nasihat aku macam tu. Setiap sebab sesuatu apa yang berlaku itu dia ada hikmah. Walaupun datang kepayahan, datang dugaan sekalipun, dia akan ada, itulah nikmat sebenarnya yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat yang berbagai. Apa yang penting kita sentiasa bersyukur. Bagaimana kita nak zahirkan kesyukuran kita tu? Bukan hanya ucap tanda terima kasih. Ibadah, salah satu sebutannya. Solat pun jangan lupa. Tanda kita sujud itulah tanda hinanya diri kita pada Tuhan pencipta kita. Allahu Akbar. Okey. Macam-macam isu bro. Kan? Sonok terdengar kan? Ini yang terlatest ni. Dengar. Orang Melayu tercedok ni. BPN ada yang tak lepas. Alamak. Sebab apa? Register dengan SSM. Aduh. Tapi aku nampak benda ni kan. Ini sebenarnya normal bro. Kita punya government punya SOP daripada dulu. Kalau kau perasan, kita akan cerita yang indah-indah. Dan korang akan berbunga-bunga mekar. Dia macam cinta lah. Dia macam cinta kan. Macam berjanjikan kau macam-macam kan. Kau puas macam, kau ni bagus lah kan. Kau ni orang yang aku boleh percaya lah. Tiba-tiba hujung sekali kan, kau tercedok. Asal, sebab mana? Tiba-tiba dari orang lain. Itulah kehidupan. Dan apa yang berlaku yang pada kita sekarang ni pasal PPN ke apa ke, inilah dia. Mula-mula je. Aku cerita kan. Duit datang dari mana-mana. Setakat duit untuk rule the government, dia percaya si rumah lah. Kita bapa boleh dah ada income, ada duit simpanan untuk bayar bil api, bil astro. Tetapi untuk perbelanjaan lebihan, untuk beli contoh macam kenderaan anak-anak tu, duit tu datang daripada mana? Kalau orang kata ini sebab apa? Itu sebab parlimen itu perlu kita jadi masyarakat yang cerdik, yang cerdik. Kita kena faham dari segi peruntukan undang-undang, keluhuran perlembagaan tu mesti ada. Itu sebab kita kena ada parlimen tu bersidang. Sebab bila bersidang, penting pada pembangkang untuk mengetahui keadaan terkini kewangan negara. Dia tak adalah cerita dari sudut satu pihak je. Cerita kat TV3 ke, cerita kat RTM ke, cerita kat dalam media sosial ke, tak ada. Kau nak sembang by figure, by fact, dalam parlimen. Dan kau tak ada kencing benda tu. Sebanyak soalan kau tu bukannya orang yang biasa. So inilah terjadi. Inilah kendak-kendak dia. Berkenaan pasal usul undi percaya ke tak percaya tu, bagi aku itu lebih kepada politician punya view lah. Tu kendak-kendak juga. Yang mana yang dah tercedok kan.
Kau bayangkan politik, orang politik pun boleh tercedok. Ini kan kita ni rakyat mahir ni pun. Tak ada apa pun. Kita ni tak ada apa pun. Kita ni hebat waktu bila tau? Waktu nak mengundi. Itu jam kau tengok politician ni. Diangkatnya kau, disayang, dibelai, dijaga kebajikan kau. Hantar barangan, pek muka gambar sendiri, muka parti. Semua ada masa tu. Sebab apa? Itu jam lah memerlukan. Baik itu jam yang kau akan tengok titisan air mata, meraih simpati pada kita kan. Menzahirkan betapa mereka ini orang yang sangat-sangat daif, yang ingin memberi kasih sayang, yang ingin memberikan kesenangan kepada kita nanti kalau memilih dia. Macam-macam lah. Biasalah tu kan. Orang nak mengundi, yang kita nak 4 sekali buat apa. Yang kita perlu fikirkan adalah masa depan kita. Kita perlu mengorak langkah untuk diri kita. Kita sebagai orang Melayu ni tidak boleh berada in comfort zone sebenarnya kalau kita nak berjaya. Comfort zone, zone yang selesa. Kita jadi Melayu yang bertongkat kepada subsidi. Kita jadi Melayu yang mengharapkan, sentiasa mengharapkan bantuan tanpa usaha titik peluh kita sendiri. Macam-macam lah. Kita masih mengharapkan, kita tak diajak, diasuh. Memang kita dalam keluarga kita sendiri pun, anak kita sendiri pun, ataupun ibu bapa kita sendiri pun, tak ajar kita struggle sebenarnya. Pure struggling. Bagaimana untuk ikhtiar dalam kehidupan ni. Bagaimana kau nak menjadi satu modal insan yang baik. Tak terlalu detail. Banyak Melayu, kalau perasan, orang Melayu, kalau habis SPM atau habis belajar, mohon SP. Untuk Jabatan Perkhidmatan Awam lah, tak ada mana-mana. Tapi kita tak pernah untuk mencuba sesuatu yang baru. Kita tak pernah berani untuk berjaya dengan jalan berniaga. Walhal Rasulullah sendiri pun menggalakkan umatnya berniaga. Tetapi ini kenapa? Ini kerana sosio budaya tanah Melayu sendiri. Orang Melayu, orang kita. Ada perkara di dalam kenyataan Tun Dr. Mahathir, The Malay Dilemma, itu ada yang benar. Dan benda itu kadang-kadang kritikan yang dilemparkan kepada kita tu sebagai orang Melayu pun kita kena berlapan dada. Dan kita tak boleh lah nak orang kritik kita pun kritik orang tu balik. Itu bagi aku satu benda yang tak bagus. Kita orang lemparkan tuduhan tu, mungkin kita boleh buat counter balik. Tapi sekadar kritikan yang membina kepada kita tu, kita patut ambil benda tu kan. Nak cerita pasal Melayu, pasal diorang ni kan, kita tengok balik satu tajuk. Memang banyak tajuk aku nulah kan. Satu tajuk pasal JPN. Ada kau tengok yang video tu, Prada tu punya menjerit-jerit, punya memarah tu kan. JPN. 7 tahun. Kau nak sembang apa? Itu yang ada dalam akta. Kau nak sembang apa? Itu yang diluluskan oleh ahli parlimen. Betul tak? Kau nak bising-bising 7 tahun. Dah hakim tu sendiri, kalau sabit salah, 7 tahun penjara. 7 tahun lah. Kita nak jadi manusia ibarat anjing nyalak bukit, buat apa? Kau nak marah, kau nak salahkan hakim ke? Salahkan yang Arif. Sebab apa buat 7 tahun? Habis kau nak suruh yang Arif tu mengikut emosi dia pula untuk menjatuhkan hukuman kepada sipolan-sipolan ni. Kita tak pandang kepada apa yang terjadi. Inilah aku cakap tadi. Bercerita pasal Melayu, kung. Sekali yang jual IC ni orang Melayu.
Yang duduk dalam JPN tu Cina DAP ke? Apa? Babu jual roti duduk dalam JPN. Orang Melayu. Tengoklah jawatannya. Bukan kaleng-kaleng. Tapi habis bila melibatkan wang ringgit. Inilah terjadi dalam penguasaan undang-undang seluruh takbir negara. Bila melibatkan wang ringgit, kita akan goyah. Ini orang Melayu sangat lemah kat sini. Bila pam duit je, mula adil akan jadi. Sebab apa? Wang didahulukan. Cash is king, bak kata Najib Razak. Cash is king. Kita boleh beli orang. Sampai tahap kita punya membudayakan masyarakat kita. Membudayakan masyarakat Melayu ini. Cash is king. Kita ada agama tau. Kita bukannya orang Melayu yang tak bertamadun. Apa jadi pada JPN? Katakanlah 7 tahun. Bang, dah rembat banyak lah bang. Bukan satu IC tau. Itu yang dah terkantoi. Yang belum kantoi lagi, aku tak tahu berapa banyak dah keluar. Dah berapa banyak duit dia dah angkat. Setakat 7 tahun, aku nak cerita setakat 7 tahun, tenang-tenang ibu. Kalau kena LLPK, dalam akta dadah berbahaya, ADB, harta tu semua boleh kena seize. Tapi kita tak tahu dalam kanun kesesahan ni, yang terpakai kepada si Polat ni, apa kesan dia. Kita lebih pada menghukum. Kita tak nak menengok dari segi apakah kemudaratan, kesan kepada benda yang dah berlaku ni. Ini yang dipanggil public awareness, kesedaran umum kita kepada benda-benda macam ni. Mana letaknya integriti sebagai seorang penjawat awam? Habis. Majoriti orang Melayu duduk penjawat awam ni. Majoriti. Boleh dikatakan 85% ke 90% memang orang Melayu lah. Daripada bawah, PAR, sampailah ke JUSA, ke KSN. Semua orang Melayu. Tapi kita gagal nak membendung benda macam ni. Datanglah satu pertubuhan lain ni. Ini satu pengkhianatan. Datanglah satu pertubuhan lain. Ini perlu disiasat segera RCI dan sebagainya. Ya. Perlu, setuju. RCI perlu, Suruhanjaya perlu dibuat. Siasat. Siapa dalangnya? Ketua yang kat Pulau Pinang tu, dia takkan berani buat juga benda ni kalau tak ada green light daripada atas. Dia kena faham lah. Bukan dia suka-suka. Ada untuk kepentingan peribadi. Tapi kita patut menyiasat secara overall. Segala sudut kita kena siasat benda ni. Kita tak boleh nak sekadar ambil satu orang menjadi kambing hitam. Dia terlibat, okey dia kena. So kita tak tahu sindiket ini berjalan macam mana. Siapa yang tawarkan pada dia? Daripada mana? Siapa dia mesti ada punca kuasa dia tu yang membeli. Tawaran, siapa menawar? Sindiket ini siapa? Lepas tu, apakah hukuman kepada sindiket ni? Anti pemandangan manusia ke? Atau apa dan sebagainya. Dan kita tak nak hanya sekadar seorang yang telah dijatuhkan hukuman, dia hanya habis itu. Walaupun belum hukuman itu dilaksanakan atau siasatan sedang dijalankan, kita tak nak ia hanya dipamerkan di dalam media bahawa tangkapan telah dibuat dan siasatan sedang berlangsung, pertuduhan sedang dibuat. Kita nak tahu daripada A sampai Z. Dan rakyat perlu tahu. Aku bukan kata tak setuju. Tapi aku nak kau orang Melayu, kadang kau bercerita gak-gak pasal Melayu. Yang buat ni pun orang Melayu.
Yang makan tu pun orang Melayu. Yang sebenar-benar pergi jual hasil ni, padan lah muka korang. Bila benda tu jadi kat Penang, oh ini bawah kerajaan. Oh, jangan jadi manusia yang tak adil. Kita kena adil lah pada semua. Yang salah, salah lah. Yang tak salah, jangan kita letakkan salah tu pada diorang. Tak sepatutnya bagi aku. Lepas tu yang kita berbalik, kita kalau JPN ni kan, kita serahlah pada pihak berkuasa. Kalau keputusan yang Arif tu dah dibuat, hormati keputusan yang Arif tu. Apa yang perlu kita buat sebagai orang yang warga negara ni, kita kena gasak kepada pemimpin supaya atas-atas tersebut disemak, dikaji semula. Kalau kita boleh berbicara pasal pemandu mabuk, aku rasa tak ada masalah kalau kata untuk JPN ni pun semak semula atau mana atas yang terpakai. Dan kita nak juga kepada pihak berkuasa itu secara adilnya melakukan siasatan tu dengan terperinci. Dia bukan hanya sekadar untuk melengkapkan kertas siasatan saja. Kita tak mau. Kita nak benda tu, siasatan tu deep. Dia kalau kata ada lah benda ni berlaku, tak ada benda orang yang dia mesti ada dalang. Dia sama macam kes Rohingya yang datang Malaysia ni. Berkapal-kapal masuk. Yang tak ada tarikh waktu masuk tu. Tiba-tiba sampai kat Langkawi. Yang kita digemburkannya kat Langkawi je. Yang tempat lain kita tak pernah nak kaji selidik. Takkan tak ada. Kalau tak ada, macam mana orang macam Long Rohingya tu dah boleh sampai sini, keturunan dia. Dia mesti ada perjalanan dia. Dan aku percaya benda tu pun dalangnya pun orang kita juga. Nak sembang apa bang? Jangan sembang pun Melayu sangat. Sebab yang ada yang penglibatan tu pun orang kita juga. Dia benda ni, dia suntikan tweet sikit untuk sentiment ni kan. Dia ada waktu, dia ada season benda ni. Dia bukannya almost the peak time dia nak pakai benda ni, tak ada. Dia ada certain time. So yang terus sekarang ni, kita tengoklah yang parlimen sidang kan. Wah, mulalah orang marah. Tentang COVID-19 ni lah, kerajaan sedang sibuk menguruskan pandemik 19 ni. Time tu lah sibuk PH ni nak bersidang lah apalah. Tak reti ke? Oh iyalah. Habis shopping mall tu sidang lah. Bukan pasal politik itu, saudara. Sidang parlimen ni dengan pergi ke shopping mall ni dua keadaan berbeza. Sidang parlimen ni khusus untuk urus tabir negara. Shopping mall ni lebih khusus, urusan shopping mall ni lebih khusus kepada geng kapitalis ni, mencekik darah ni, nak hidup. Kenapa orang politik sibuk time-time COVID ni? Bukan pasal dia sibuk. Kau tengoklah masa langkah Sheraton tu yang Azmin buat bulan Februari. Bukan ke itu waktu pertama je kita dah kesan kluster pertama warga negara China. Benda tu dah on, tapi kau sibuk nak berpolitik. Masing-masing tak reti nak sabar. Yang si Kito memang nak kekal sebagai menteri. Dia dah tahu dah dalam PKR dia memang ada trouble. Tapi yang kita pun tak boleh lah. Orang kata, kita be fair. Kita kena jadi manusia yang adil. Dia nak berpolitik walaupun dia PH. Okey, biarlah politik. Aku sendirilah. Aku sebagai orang PKR. Tapi dalam PKR pun ada benda tak betul, aku cakap. Benda tu aku yang petikai. Salah satu dia apa? Masa kes kejadian Sheraton, yang aku nampak tembuluk Uti Manor Ibrahim. Hentam, nak sangat supaya Tun Bukanso naik ke Anwar. Dia bukan apa yang geng-geng Anwar ni.
Ini yang geng-geng jadi keburu jawatan tu semua. Jenis kaduk nak junjung. Ha, jenis tak sabar-sabar. Yalah, nak duduk JC, nak duduk ahli majlis. Yang hidupnya dulu pun kan, malah nak cakap lah, song-song kuku pun. Tapi baru nampak, baru merasa aura yang ke-19 tu. Kan? Sial kawan tu bro. Okay. Nak merasakan aura tu, tu yang tekan. Yang sekitul ni pula, pun orang dah gasak-gasak, tak boleh tahan. Dan sudahnya, ajahanam. Kita tak boleh nak salahkan Mahathir. Mahathir bagi aku, ramai orang tak suka Mahathir. Setelah politik, sama tak macam aku, ramai orang tak suka aku. Tapi kalau kita buat sesuatu benda yang baik, yang betul, yang bagus, yang memberi manfaat kepada orang, kita buat lah. Orang nak kecam, orang kecam lah. Hidup kalau nak dengar cakap orang, mampus kau tak bergerak. Tapi kau kena buat benda apa yang kau tahu, yang mendatangkan kebaikan kepada orang. Itu kau buat. Nak cerita dalam PKR sendiri pun, orang Melayu yang kapur duit bos. Buat duit. Ni orang dia yang nampak kecurangan itu berlaku, yang menyaksikan, yang mengetahui betapa teruk jahilnya manusia ini dalam PKR ni, yang sanggup ambil duit, kapur duit. Bos bagi untuk urusan ni, dia pun masuk poket sendiri. Ada balik dia. Apa? Nak cerita apa? Melayu mana? Aku sampai duduk dalam pertubuhan, sampai jadi pengurusi untuk pertubuhan orang Melayu ni. Apa dilema dia? Dilema dia dalam tu pun masalah juga. Nak buat sesuatu mesti mendatangkan manfaat kepada dia. Kau nak buat sesuatu yang benda kebaikan ataupun satu dia panggil wind of change, angin, nak korang bagi satu angin perubahan. Kita nak buat satu kaedah atau cara anak muda untuk mengurus habis. Orang lama tak boleh terima. Ini tak betul, ini susah, ni apa semua. Banyak alasan. Lepas tu nak buat sesuatu tu mesti datang keuntungan kepada mereka. Kalau datang rugi tak mau, mesti mau untung. Kita tak pernah fikir benda ni, apa seorang kata Melayu kan. Aku dah sampai nak jelik aku dengar. Sebab benda ni mainan politik. Dia tak kisahlah dia parti politik UMNO ke, PKR ke, baik PAS sekalipun. Politician remain as the same platform. Tak kisahlah kau nak cakap Islamik sangat ke, sama. Masing-masing ada buat itu untuk kepentingan diri sendiri. Bila dia dah naik atas, mula di bawah, okey. Bila naik ke atas, dia memerintah, dia akan susah. Dia akan tak boleh nak buat. Sebab apa? Dia tak nampak masa tu dia kabur. Dia cuma boleh cakap. Tapi bila dia post the position, apa yang dia nampak, overall, dia tak boleh nak buat keputusan. Macam mana dia bermula menyampaikan kepada orang-orang dia? Tak boleh. Memang susah. Jadi apa yang kita nak katakan sekarang ni, tengoklah. Kerajaan ekonomi on balik. Pedas dah ada balik. COVID-19. Lembau merah. Lockdown kat sana. Kalau bukan kerana negara ini bahawa duitnya dah berkurangan, sebab apa lagi ekonomi kita nak on? Ini adalah antara sebab-sebab dia. Si kapitalis memang lah, dia nak lah orang mati lah. Bagi mereka mati ada hidup, ada kehidupan yang lain yang akan teruskan. Tapi dia tak pernah fikir. Sebab bagi aku lah, orang kapitalis dalam pandangan yang pencelaka sebenarnya. Dia pernah peduli. Kalau kita tengok kan apa sumbangan yang dibagi kepada kerajaan ke apa ke, korang jangan rasa benda tu macam bagus sangat. Tahu tu duit korang tak, sebab aku bayar cukai. Bukan dia seorang je bayar cukai, korang pun sendiri bayar cukai kan. Jadi setakat dia buat sumbangan pada itu bukan benda yang kita rasa itu tanggungjawab dia. Itu amanah dia kena buat.
Dan kita pun patut bersyukur juga kalau company tu company orang Melayu Islam kena zakat. Memang patut kena zakat pun. Kalau tak ada payah nak keluar duit ke situ, dia beli kenderaan. Okey. Jadi kepada sahabat-sahabat yang dalam perkhidmatan dalam PDRM, dengar-dengar nak dapat 200 pembayaran. Korang sabarlah. Dalam PDRM itulah dia. Asam garam yang kita kena telan. Suka tak suka, kita ni ibarat bola oleh kerajaan. Waktu kita nak kena long distance, loop lah, sepak jauh. Dia, tapi bersabarlah. Memang dengar lah, kalau dengar 200 kan, kalau ikut-ikut lah kan, cik-cik semua ni kan 200, rasa setengah jam ada dah kot. Daripada nak sediakan kertas berefo-efo ni kan. Alah, baik kerja lah, pacak lah. Inilah dia. Memang daripada dulu lagi macam tu. Yang untung tak untung lah. Yang kat bawah ni, duduklah pacak. KSJR tu, 8 jam. Soalan pun sampai dah beringat soalan apa soal dia. Mana, buat apa, tu je lah. Tapi, nak buat macam mana? Pasukan macam tu. Kita terima lah. Suka tak suka pun. Walaupun cuti buku sama-sama. Tapi kau dapat 200, tak dapat 200. Aku kau itu nak macam mana? Kita sepatutnya fikir, kenapa Tasmimuddin Yassin tak malu kepada KDN, Hamzah, pelarasan, semua sekali. Fair and square. 200 semua sekali. Yang petugas pejabat pun keluar. Tak apalah. Sama-sama kan 200. Kau dapat 200, kau dapat 200. Mungkin dia dapat 200. Okey lah. Apalah nak ada bias. Alah, bagilah, bukan duit korang pun. Kan? Bagilah kepada petugas ni. 200. Kau lepas kan bayar bil astro, bil api. Jadi kepada kawan-kawan dan yang membawa aspirasi kemelayuan ni kan, Melayu ni kan. Biar kita ni nak jadi Melayu, biar Melayu kimia pun. Bahak je kan, Bahak HP kan. Biar Melayu kimia. Itu yang lebih penting. Okey. Aku tak maaf kalau ada terkasar-kasar pun semua. Video ni kita PP je. Ajak kita berfikir. Pertama sekali, dia punya point dia jangan percaya 100% kepada apa yang politician cakap. Orang politik, jangan 100%. Filter dulu benda tu. Kalau dia cuba main sentimen agama, kita perhalusi dulu. Dia permainkan sentimen Melayu. Sebab apa saja sentimen, apa saja yang diorang nak cuba sampaikan, tak kisahlah bukan agama ke segi ekonomi sebagainya, dia tetap akan ada benefit daripada setiap perbuatan yang diorang cuba lakukan untuk politik, untuk rakyat. Dia must come with their own benefits. Dan kita jangan sampai ikut. Kalau bicara pasal Melayu itu bagus, tetapi jangan terlalu deep sangat. Bila terlalu deep sangat kau gali, hanya ibarat kau tampar dulang terpicit muka sendiri. Dan itu apa yang terjadi. Kita ambil contoh dalam GPN. Punya susah orang Melayu nak buat. Contoh ada anak luar nikah sebagainya. Nak berbinkan nama pun susah. Banyak melalui proses sebagainya. Kau tengok Cina senang. Punya kerja, suap beranak boleh siap buat, cantik ya. Lepas tu bubuh, petang dapat IC lagi. Sedih lah. Aku sedih kepada orang Melayu yang peringkat macam aku ni, bawah-bawah ni. Bukan Melayu yang top class ni. T20 ni kategori dia Melayu. Dia Melayu bukan Melayu kimia. Dia dah Melayu lain. Dia bukan Melayu kimia. Melayu kimia ni macam kita. Kena ingat dekat Bahar tu ada benda yang betul. Melayu kimia ni macam kita. Kita pun sebenarnya toksik. Di antara kita pun sebenarnya ada. Hati kita pun ada tak betul. Di antara kita pun ada yang tak betul juga. Bukan sembang-sembang lah.
Kita sendiri pun yang paling penting kita kena jaga kan, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Lepas tu manusia. Kita sendiri pun jangan sampai kita terlalu apa sangat pasal berbicara pasal Melayu. Yang aku cakap tadi lah, jangan terlalu deep sangat kau nak pertahankan kemelayuan kau tu. Hakikatnya kau ibarat menampak dalam pecik muka sendiri. Boleh kau mempertahankan institusi tu, kita pertahankan. Tetapi kita condemn bangsa lain, melabelkan bangsa lain, itu tak betul. Dalam Islam tak pernah ajar kita macam tu. Kita meletakkan Cina ni ada, kita bersangka buruk kepada bangsa lain, kita bersangka buruk bahawa kita mungkin kalau Cina ke India ke, oh tak boleh. Tak boleh. Dalam kehidupan aku sendirilah, selama ni, aku lagi suka berurusan dengan India. Dia transparent. Gentle transparent. Dengan orang kita ni aku banyak kali urusan, macam-macam. Bukan aku kata aku nak puji dia, aku nak angkat dia. Tak ada lah. Tapi kita cakap sebab bagi aku Islam tu agama kepada semua. Allah Ta'ala tu Tuhan kepada semua. Kita diajar untuk menyemai kasih sayang antara satu sama lain. Kita kena belajar peradaban. Kita kena belajar dari segi pengetahuan. Belajar daripada bangsa lain. Ia lebih dan tidak supaya kita saling mengenali antara satu sama kita. Bukannya mewujudkan satu perasaan benci antara kita. Yang mewujudkan perasaan benci antara kaum lain ni orang politik. Dia ada agenda. Jangan sampai di antara kita terikut sama rentak orang politik. Okay? Itu sahaja kuliah saya pada hari ini oleh YDK Al-Fadilat Azhari Al-Azhar wal Melayu Kimia. Kepada sahabat-sahabat semua dalam Facebook, kepada sahabat-sahabat semua yang tak kira anda di mana, terima kasih mendengar ulasan yang sangat penting di bulan Ramadan ini. Tajuk daripada awal tadi tak bagi tajuk, dah hujung bagi tajuk, iaitu bersatu teguh, bercerai kita roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.